Aku sangat keliru. Nama dirahsiakan. Aku mula kahwin pada tahun 2016, usia perkahwinan 7 tahun. Masa aku kahwin pada 2016 ni, umur aku baru 21. Aku berkahwin dengan lelaki yang tak pernah aku kenal selama ni. Aku ni bercinta dengan orang lain, tapi kahwin dengan orang lain. Semasa di awal perkahwinan pada Februari 2016, aku jalani kehidupan seperti suami dan isteri macam biasalah. Suami bekerja dan selalu bertugas luar, ada tugasan luar. Pada 2 minggu lepas kahwin, suami aku bertugas di luar selama 6 bulan di Perak. Suami aku pergi kursus dan kadang-kadang balik hujung minggu. Pada satu hari tu, di usia perkahwinan kami masuk sebulan, suami aku balik tapi hati aku macam tak sedap. Aku ambil telefon dia, check sendiri, maka dengan itu jantung aku sangat laju di mana aku terjumpa messenger yang berunsurkan perbualan lucah. Aku jadi sangat marah. Begitu marah sehingga kan aku rasa macam malu dengan perkahwinan tersebut. Sebelum kahwin, aku pernah warning jangan buat perkara yang aku tak suka, iaitu curang. Tapi di permulaan kahwin ini yang aku dapat, dan aku tahu aku tak boleh mengalah dan aku boleh memaafkan. Tahun kedua perkahwinan, aku kahwin pun benda yang sama, iaitu berabang sayang pula dengan pekerja baru di pejabat. Siap senyap-senyap lagi hantar mesej dan sebagainya. Hati aku dah jadi terlalu marah, tapi aku tak tahu kenapa still lagi boleh memaafkan. Walaupun ada jugalah unsur ke arah zina, berbunyi seperti, Mela, teman abang, sejuk dekat luar ni, gelap. Otak aku mulalah dengan overthinking. Overthinking aku ni sehinggakan aku mengambil pisau untuk menamatkan luar hidup. Aku nak terjun dari tingkat 10. Aku dah panjat dari balkoni rumah. Dan dia menarik tangan aku. Lepas dari tu, sekali lagi, aku boleh memaafkannya semula. Dengan erti kata lain, aku masih sayangkan dia dan aku bagi lagi dia peluang. Tahun ketiga perkahwinan, aku baru lepas bersalinkan anak pertama kami. Semasa tempoh 6 bulan mengandung, suami aku kena pergi berkursus, bertugas di luar negara selama 6 bulan. Semasa bertugas, di tempat dia tu semuanya lelaki dan tak ada perempuan. Dan masa tu aku percayalah dekat dia sebab aku dah buat kopi WhatsApp dulu. Semasa tempoh suami aku di luar negara, aku uruskan diri seorang diri. Aku berada di negeri lain, ibu bapa aku, adik-beradik pula di negeri yang lain. Jadi, aku bersendiri, cuba uruskan diri sendiri hinggalah bersalin. Masa dalam keadaan pantang tu, aku buka WhatsApp kopi tu, malangnya ada pula seorang orang atasan dia, lelaki, dan layanannya seperti ada unsur-unsur sukakan kaum sejenis. Dia melayan. Tapi mungkin suka-suka kot ataupun nakkan kesenangan, jadi dilayan orang atasan itu. Tapi aku dalam keadaan agak marah juga. Yelah, benda belakang ni katanya lagi sedap. Setelah dia pulang daripada luar negara, waktu tu anak aku pun umur dah sebulan, dilayan aku dengan baik. Alhamdulillah. Akan tetapi dia kena pula pergi bertugas kat Langkawi. Masa kat sana aku pesan dia macam-macam. Jangan buat perkara yang tak elok, kesian dekat anak. Aku telefon tak berangkat. Mesej tak berbalas, reply ataupun call masa nak tidur je. Aku mula berprasangka buruk, tapi positif, masih lagi cuba untuk positif. Besoknya, tutup, ada orang hantar gambar dia dengan seorang perempuan. Aku terkejut lah, lalu aku terus tanya dia, apa ni semua ni? Dia kata gambar je, tak ada apa yang lebih pun. Aku jadi geram dan aku mula ke pejabat agama, minta khidmat nasihat dan kaunseling. Masa ni, aku beranikan diri nak pergilah daripada hidup dia. Bermaksudnya aku nak berpisah lah kan. Tapi ustaz kata, boleh lagi diperbaiki. Masa sesi kaunseling dengan ustaz, dia beritahu pada ustaz yang dia tak suka aku duduk telefon dia masa dia tengah sibuk kerja. Walaupun sekadar nak tanya, dah makan ke belum. Aku betul-betul tergamam masa ni. Aku rasa macam, kenapa sampai begini sekali dia tak bagi aku call dia? Sedangkan aku ni saja je nak tanya dah makan ke, penat ke tidak ke apa ke. Orang kata ambil berat lah tentang suami. Nak jadi isteri yang terbaik lah kononnya. Dan ustaz tu pun terus sound dia. Ustaz kata, hang dah pasal apa dah pula buat macam ni? Hang lelaki yang kena faham lah di mana tempat isteri hang nak mengadu. Dan suami aku terdiam. Aku pula teruskan menangis. Ustaz cuba untuk tolak permohonan fail perceraian aku masa ni. Dan lepas tu kami berdamai cara baik. Suami aku dan aku kembali pulih macam biasa. Tapi selepas tu kami bercerai talak 1 waktu bulan puasa. Disebabkan suami aku yang terlalu ego dan aku pula duduk sebut bercerai dan akhirnya dilepaskan aku dengan talak 1 di rumah. Kemudian aku pujuk dia untuk rujuk dan kami rujuk semula. Pada tahun keempat kami kahwin, di penghujung tahun, suami aku kembali buat hal curang lagi dengan isteri orang. Siap tanya pasal
makan apa, tengah buat apa, duk bagi emoji love sana sini. Perempuan tu pula melayan dia. Dia melayan suami aku masa ke tempat kerja. Jadi hati aku mula rasa sesuatu iaitu hampir nak ketawar hati dah. Tapi aku cuba lagi. Tapi tak boleh. Akhirnya aku diceraikan talak 2. Kami pergi ke mahkamah untuk ambil pengesahan cerai. Ya, talak 2. Semasa ni aku reda semuanya dan dia dah bagi tahu nak rujuk sekiranya boleh rujuk. Pada bulan Mac tu kami ada perbicaraan mahkamah, disahkan talak 2, dah boleh rujuk semula. Aku kembali maafkan dia dan aku nasihat dia dengan baik. Dia akui kesalahannya dan dia cuba nak berubah. Aku nasihatkan dia, tolonglah, janganlah curang dan sebagainya. Kalau jadi lagi, saya tak teragak nak buat perkara yang sama, malah lebih teruk daripada tu, dan demi Allah, aku akan buat. Dan dia aku dengan segala janji tu. Tapi malangnya tahun kelima kahwin, suami aku nak bertugas di luar selama setahun lebih. Aku reda dan aku pun doa supaya dia lulus untuk ke sana. Dan akhirnya Alhamdulillah dia dapat. Syukur tak terhingga. Masa dia dapat tu, dia bagi tahu aku. Dia cakap lah, awak saya dapat pergi tempat tu. Dan aku jawab, Alhamdulillah, berkat doa saya. Siang malam saya tahajud semua dan reda awak pergi untuk galas mula tanggungjawab sebagai suami. Sebab sebelum tahun-tahun sebelum ni aku uruskan rumah, duit dan sebagainya. Dan kemudian dia terus sound aku, ini bukan doa kau, doa mak bapak aku yang membuatkan aku dapat pergi. Hati aku luluh, hancur. Sebelum dia berlepas keluar negara tu, dia ada latihan dululah dan dapat cuti 2 minggu. Tapi masa dia balik cuti tu, hati aku mula rasa lain kembali. Masa cuti 2 minggu tu, aku layan dia ibarat layanan macam mula-mula kahwin lah. Di malam hari, di siang hari, aku berhias untuk dia. Nak nampak cantik punya pasal. Lepas habis cuti 2 minggu, hati aku tergerak. Dan dapat WhatsApp kopi semula kan. Dan sah. Ada perempuan lain lagi dalam hidup dia, ya. Tapi kali ni janda. Perempuan tu siap. Dia minta lagi gambar selfie mandi lah. Hati aku hancurnya, ya Allah. Jadi tak senang. Aku mulalah marahkan anak-anak aku sehingga kan aku tak ambil peduli urusan anak-anak aku dekat pengasuh. Aku diamkan diri sebulan dengan dia. Tak lama lagi, aku kena operation. Aku lemah. Aku beritahu lah mak dia, tapi mak dia kutuk pula aku dengan anak dia dekat WhatsApp. Family pula asyik menyalahkan aku, walaupun sudah terang lagi bersuluh. Aku ada bukti kecurangan suami. Lepas pada tu, kantor pula main judi. Aku sedih. Sedih sangat. Perjanjian ambil balik tugas tanggungjawab dia sebagai suami dan bapa tu, tiada. Hanya mungkir janji. Setelah hati perasaan aku semakin hancur, aku tak sangka perkara yang aku sumpah laknat tu benar-benar berlaku. Di mana Allah uji pula tahap iman aku. Sebab aku kan dahagakan kasih sayang. Aku dahagakan belayan dan aku dahagakan cinta yang tulus. Nak dijadikan cerita, semasa tempoh aku buat operasi pembedahan kaki, aku kenal dengan seseorang yang cukup ambil berat pada aku. Orangnya kecil je, baik, lembut dan bertutur kata yang sopan. Aku tak cakap yang aku nak cari lain. Tapi, kalau masih ingat sumpah laknat yang aku buat hari tu, yang aku akan balas dengan lebih teruk lagi. Dan ya, inilah dia. Aku terjumpa dengan lelaki yang ada ciri-ciri yang aku nak. Dia layan aku seperti puteri. Dia baik sangat dengan aku. Aku bersyukur kenal dengan dia. Selama setahun lebih dah aku kenal dan aku dah terus tak ada hati dengan suami aku dah. Aku benar-benar tawar hati pada suamiku sehingga kan aku rasa aku nak kahwin dengan lelaki aku kenal ni. Aku serik dah berkahwin tanpa cinta. Jadi aku cuba untuk bercinta dengan lelaki ni. Semasa perkenalan kami ni, anak-anak aku kebetulan masuk ward. Dia yang uruskan itu Z. Sebab suami aku tak ada dekat Malaysia. Perjalanan aku jadi sungguh cantik dan tersusun disebabkan pertolongan daripada dia. Ya Allah, aku sangat keliru dengan hati aku ni. Tapi aku rasa sayang dah pada lelaki yang aku baru kenal. Aku dah buat istikharah. Dalam mimpi tu, lelaki itu hadir. Jadi, soalannya, apa yang patut dibuat?